Semua orang menganggap Mommy Longlegs hanyalah satu lagi bos yang perlu kamu kalahkan. Satu lagi eksperimen mengerikan dalam senarai Playtime-ko. Tetapi dengan dia, ada sesuatu yang tidak kena sepenuhnya. Karena apabila kamu hubungkan titik-titik antara apa yang berlaku dengan Doughy the Dough-Man, apa yang berlaku dengan Huggy Wuggy, dan apa yang sedang berlaku sekarang dengan Prototype, kamu akan sedar sesuatu yang jauh lebih gelap. Kamu bukan yang membunuh Mommy Longlegs. Prototype lah yang membunuhnya. Dan bukan kerana dia lemah atau tidak berguna untuk tenteranya, tetapi kerana dia satu-satunya ancaman sebenar yang tinggal untuk Prototype itu. Biar saya jelaskan. Prototype, eksperimen 1006, bukanlah raksasa yang menyerang mengikut naluri seperti Yarnabi atau Pianosaurio. Prototype ialah seseorang yang menggunakan strategi. Dan itu telah kita lihat berulang kali. Dia tidak berlawan dengan Doughy the Dough-Man secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kamu. Dia memanipulasi kamu supaya masuk, mengaktifkan injap dan memusnahkan safe haven, serta menyebabkan pergaduhan antara kamu dan Doughy, supaya kamu mengalahkan satu-satunya eksperimen yang benar-benar boleh melawannya secara setara. Doughy sangat kuat, begitu kuat sehingga Prototype pun tidak mahu mencabarnya tanpa sebarang rancangan. Tapi, apa yang Prototype lakukan untuk mengalahkannya? Tiada apa-apa. Dia biarkan kamu buat kerja kotor sementara dia hanya memerhati. Dan itulah coraknya. Jadi dengan ini, kematian eksperimen-eksperimen lain mulai kelihatan dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, Huggy Wuggy adalah ujian utama. Prototype memerhatikan kamu mengalahkannya di pintu masuk kilang. Dan di situ dia paham sesuatu yang sangat penting. Player berguna untuk banyak perkara. Player boleh menghapuskan eksperimen yang sukar untuk Prototype hadapi. Sejak saat itu, kita bukan lagi mangsa yang terperangkap di Playtime-ko. Sebaliknya, kita menjadi alat yang membawa maut. Namun begitu, sekarang mari kita bincangkan tentang Mommy Longlegs. Dan apa yang saya akan ceritakan kepada Anda adalah apa yang membezakan dia daripada mana-mana eksperimen lain yang pernah Anda hadapi. Kerana ya, Doughy memang kuat, Catnap memang menakutkan, tetapi Mommy Longlegs mewakili sesuatu yang Prototype itu tidak boleh abaikan. Pertama sekali, Mommy Longlegs langsung tidak mempunyai kestabilan mental. Mommy Longlegs tidak setia kepada sesiapapun. Dia membunuh pekerja Playtime-ko semasa jam kegembiraan. Dia juga membunuh eksperimen lain, rakan-rakannya sendiri. Dia bahkan mengalahkan pasangannya sendiri yang dicipta untuk menenangkannya, yaitu Daddy Longlegs. Dia membunuh peserta game station tanpa berkelip. Dia tidak mengikut arahan Prototype dan tidak mengikut arahan sesiapapun. Dia hanya beroperasi dalam keadaan huru-hara. Dan huru-hara sangat sukar untuk dikawal atau diramal. Prototype boleh memanipulasi seseorang yang takut atau memanipulasi seseorang yang mahukan kuasa. Tetapi ia tidak boleh memanipulasi seseorang yang hanya suka membunuh tanpa tujuan yang jelas. Kedua, Mommy Longlegs kebal terhadap alat kawalan utamanya. Prototype mempunyai satu kebolehan yang menjadikannya mematikan. Dia boleh meniru suara. Kita telah melihatnya dengan Oli, dengan para pekerja, dan dengan eksperimen lain. Dia menggunakan kepercayaan, sifat naif dan keinginan Anda untuk membantu seorang kanak-kanak yang ketakutan untuk membawa Anda tepat ke tempat yang dia mahukan. Tetapi dengan Mommy Longlegs, taktik ini tidak berguna. Jika dia meniru suara pekerja dewasa, ia tidak akan memberi apa-apa kesan, karena dia membenci mereka semua. Dia benar-benar telah mencabik-cabik mereka selama bertahun-tahun. Jadi mendengar suara seorang saintis hanya akan membuatnya lebih marah. Ia tidak akan menenangkannya. Atau bagaimana pula jika meniru suara seorang anak yatim? Itu tidak akan berhasil. Dia mengenali anak-anak di Playcare. Dia pernah meluangkan masa bersama mereka dan tahu siapa mereka serta bagaimana suara mereka. Prototype itu tidak boleh sekedar mereka suara dan berharap dia akan terpedaya. Tanpa manipulasi suara, Prototype itu kehilangan kelebihan utamanya. Dan Mommy Longlegs sudah tahu perkara itu sejak awal. Ketiga, dari segi fisikal, ia memang satu ancaman sebenar. Lihat saja reka bentuknya. 4 anggota badannya anja, jangkauan yang boleh meliputi seluruh bilik, kelincahan untuk bergerak di atas siling, di dinding, dan di mana-mana sahaja. Sebaliknya, Prototype itu mempunyai 6 anggota badan dan nampak terlalu lincah. Tetapi badannya lebih berat dan terutamanya lebih perlahan. Dia boleh menyerang dari sudut yang dia tidak dapat lindungi.
Dalam pertempuran secara langsung, tiada jaminan kemenangan untuk sesiapapun. Dan seperti yang kita tahu, prototipe itu tidak mengambil risiko. Itulah kunci segalanya. Jadi, Anda ada Mummy Longlegs tidak stabil, mustahil untuk dimanipulasi dengan suara, mempunyai keupayaan fisikal untuk menjadi ancaman sebenar, dan sepenuhnya di luar kawalannya. Prototipe itu tidak boleh membiarkan dia hidup, tetapi dia juga tidak boleh membunuhnya sendiri. Melakukannya terlalu berisiko. Mungkin dia akan mati entah bagaimana atau cedera parah. Dia perlukan seseorang yang masuk ke game station, selesaikan permainan dan hapuskan dia tanpa dia perlu bergerak walau sedikit pun. Dan disinilah kau terlibat. Kau pergi ke game station, main permainan, teruskan perjalanan, dan sementara itu dia, si otak, memerhati kau dari kegelapan dan langsung tidak menghalang kau. Dia biarkan kau perlahan-lahan mendekati Mummy Longlegs supaya kau boleh menghabisinya. Malah ada sesuatu yang buat aku rasa penculikan Poppy memang dirancang oleh prototipe itu. Mungkin ayat yang disebut Mummy Longlegs, bila dia dimusnahkan oleh mesin penyisar itu, ia akan jadikan aku sebahagian daripadanya. Berhenti! Ia akan jadikan aku sebahagian daripadanya. Dia menyebutnya karena itulah yang dikatakan oleh prototipe itu. Prototipe itu berkata begitu sebelum kita sampai ke game station. Bagaimana jika dialah yang memberitahu Mommy bahwa dia sedang mendekati Poppy dan Mommy perlu menahan Poppy sebagai tebusan serta menghapuskan player? Jika tidak, dia akan membunuhnya dan menjadikannya sebahagian daripada dirinya. Jadi, selepas melintasi seluruh game station, apabila akhirnya Anda berdepan dengannya dan dia terperangkap dalam mesin penghancur, di manakah prototipe itu? Memerhati, menunggu dia mati, dan selepas itu mengambil apa yang tinggal daripadanya. Lengan Mummy Longlegs bukanlah sampah yang diambil dari lantai. Ia adalah satu trofi, dan ia adalah satu message untuk setiap eksperimen yang masih tinggal di kilang itu. Inilah yang berlaku apabila kamu tidak ikut arahan aku. Tak kira jika kamu adalah eksperimen yang nampak mematikan, aku sentiasa mengawal segalanya. Jadi kawan-kawan, babak Mummy Longlegs dan bab 2 bukanlah sekadar pertarungan dengan bos atau sekadar untuk terus hidup. Seluruh bab 2 ialah satu pembunuhan terancang oleh satu-satunya eksperimen yang cukup bijak untuk tidak pernah mengotorkan tangannya sendiri. Prototipe itu. Mummy Longlegs bukan kalah dengan kau. Sebenarnya dia kalah dengan prototipe itu. Kau hanya memastikan untuk menghabiskannya, itu saja. Malah, Mob Entertainment sendiri telah mengesahkan bahwa Mummy Longlegs memang benar-benar gila. Dan jika kau fikir Mummy Longlegs adalah satu-satunya, tunggu sehingga kau lihat apa yang sedang berlaku dengan eksperimen-eksperimen yang kita semua sangka sudah mati. Karena prototipe itu belum selesai membersihkan kilang. Dan apa yang akan datang dalam bab 6 akan mengubah segala yang kau tahu tentang siapa sebenarnya di pihak siapa. Jumpa lagi pada episode seterusnya.